Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhajir Nasami, Berita Pagi. Memasuki tahun kedua pentadbiran, Kerajaan Perpaduan akan perkenal corak tabir urus lebih tegas dan pantas untuk mengemudi negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Kerajaan Perpaduan telah berjaya menyelesaikan pelbagai masalah asas rakyat pada tahun pertama pentadbiran. Tahun pertama kita mengemudi bahtera ini pada awalnya sedikit terombang-ambing, tetapi alhamdulillah dengan dasar yang jelas selesaikan masalah-masalah basic rakyat cukup 1 tahun. Maknanya percayalah dengan mandat yang ada, tahun ini kita akan mula dengan lebih tegas dan lebih jelas untuk membangunkan ekonomi negara dan keras menghadapi segala barang tentangan dan rintangan atau percobaan merosakkan sendi negara kita dengan penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Beliau menyampaikan amanat pada majlis kesyukuran sempena setahun pentadbiran Kerajaan Madani di Putrajaya. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata, isu ekonomi dan usaha tingkat pendapatan rakyat akan terus menjadi tumpuan Kerajaan Perpaduan. Kerana itu, pelbagai program akan laksana kerajaan untuk membantu golongan yang memerlukan. Sebagai contoh, salah satu daripada program yang insya-Allah kita akan umumkan pada 29 November ini, sempena sidang PEDI, Pusat Ekonomi Digital, kita akan ubah menjadi pusat pembangkit ekonomi digital, di mana kita lihat ekonomi digital mampu menjadi satu cara untuk meningkatkan ekonomi rakyat, pendapatan rakyat. Baik saudara, genap setahun pemerintahan Kerajaan Perpaduan dalam prospek untuk membangunkan Malaysia Madani. Ikuti laporan setahun pemerintahan Kerajaan Perpaduan Siri 1 bersama wartawan Muhammad Najib Masyur. Membasmi penyelewengan dan rasuah, ikrar utama Kerajaan Perpaduan. Data terkini Transparency International menunjukkan Malaysia berada di kedudukan ke-61 daripada 180 negara menerusi Indeks Persepsi Rasuah CPI 2022, kedua terbaik di Asia Tenggara selepas Singapura. Kita melihat beberapa perkara inisiatif yang menekankan kepada aspek urus tadbir yang lebih transparan dan lebih bersih melalui konsep tata kelola good governance yang dah dikenalkan. Sedikit sebanyak kita lihat ada hasilnya dalam mengukur kemampuan struktur masyarakat kita, dan juga yang paling utama adalah memastikan sistem penyampaian awam dan juga pelaksanaan polisi dan dasar itu bersih telus. Sektor ekonomi turut diberi penekanan. Keluaran dalam negara kasar KDNK suku kedua 2023 berkembang 2.9%, menjadikan pertumbuhan ekonomi pada separuh pertama 2023 kepada 4.2%. Keputusan Tesla untuk bertapak di Malaysia akan membuka peluang baharu perkembangan ekonomi apabila Malaysia menjadi hub kenderaan elektrik EV serantau. Juga pelaburan syarikat gergasi Amazon Web Service yang disifatkan game changer menjurus kepada lonjakan industri teknologi maklumat dan komunikasi dengan anggaran pelaburan RM25.5 bilion bagi tempoh 15 tahun. Syarikat automotif terkenal dunia Geely Global juga akan membina kota pembangunan kenderaan terbesar di rantau Asia Tenggara di Tanjung Malim Perak, sekaligus membentuk reformasi ekonomi ke arah pembangunan yang berdaya cipta dan penghasilan produk berteknologi tinggi. Beliau melihat sebagai Menteri Kewangan dan juga Perdana Menteri bahawa kerajaan perlu mengembangkan ekonomi dengan dasar-dasar fiskal. Dengan dasar-dasar fiskal, di mana dasar-dasar fiskal ini boleh membantu ekonomi negara itu berkembang dengan perbelanjaan kerajaan itu sendiri. Contoh terbaik dalam fiskal kerajaan itu adalah pemberian subsidi itu sendiri. Pemberian subsidi sekarang tahun lepas 2022 mencecah RM80 bilion. Kalau kita masih mengekalkan yang dulu, masalah besar ni. Tapi apa yang dirasionalisasikan adalah kepada subsidi bersasar. Dalam usaha meringankan beban rakyat khususnya B40, inisiatif Payung Rahmah diperkenalkan.
Menu rahmah, jualan rahmah dan bakul rahmah, pendekatan jangka pendek yang berjaya memenangi hati masyarakat, turut memanfaatkan rakyat menerusi pemberian sumbangan tunai rahmah STR kepada 8.7 juta penerima mewakili 60% penduduk dewasa. Saya orang luar daripada Selangor. So kos di sini terlalu tinggi yang membuatkan bila saya dapat beberapa bantuan, duit itu boleh saya gunakan untuk perbelanjaan harian saya di sini. Pandangan saya, pemimpin kita dapat banyak benefit daripada untuk student lah. Dari segi e-belia dapat membantu pelajar dari segi kewangan. Kalau payung rahmah untuk masyarakat juga dapat benefit juga dengan harga yang berpatutan dan mampu milik. Untuk bantuan pada segi makanan lah. Macam kita tahu kos sara hidup sekarang makin tinggi. So kerajaan dah bagi kita inisiatif payung rahmah. Ada banyak jualan yang meringankan terutamanya untuk pelajar yang mendapat harga lagi murah daripada yang sebelum-sebelum ni. Sektor reformasi politik, sesi soal jawab Perdana Menteri PMQ setiap Selasa kini terpakai di Dewan Rakyat. Turut diperkenalkan laporan audit negara, dibahas dan tindakan tegas kepada ahli parlimen jika menyentuh isu 3R yang boleh mencetus sentimen ketegangan kaum. Menjamin keutuhan rakyat dan memelihara keutuhan ekonomi. Dua teras utama yang diangkat oleh Kerajaan Perpaduan menerusi konsep Malaysia Madani. Malaysia kini berada di landasannya yang tersendiri dan kelasnya yang tersendiri, khususnya dalam sosioekonomi rakyat dan juga daya cipta di peringkat antarabangsa. Ikuti laporan setahun pemerintahan Kerajaan Perpaduan Siri 2 esok. Muhammad Najim Mazhur, RTM. Cadangan penambahbaikan ekosistem industri teksi akan dikaji. Ia bagi memastikan kebajikan sekitar 40,000 pemandu teksi di seluruh Malaysia terus dipelihara. Komitmen itu disuarakan Perdana Menteri yang dikunjungi ahli-ahli daripada Gabungan Pertubuhan Teksi, Kereta Sewa, Limosin dan Teksi Lapangan Terbang Se-Malaysia GTSM. Perdana Menteri berkata cadangan yang dikemukakan GTSM akan disemak dan diteliti agar satu pendekatan yang lebih adil dapat dilaksanakan dan memastikan kelestarian industri teksi. Malaysia konsisten dengan pendirian untuk terus bersuara mengenai konflik di Gaza di peringkat antarabangsa. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata, Malaysia berharap akan ada gencatan senjata kekal di Palestin dengan gencatan senjata selama 4 hari ketika ini hanya langkah pertama mengakhiri penghapusan etnik di bumi Gaza. It stops short of permanent ceasefire, but it is, of course, coming on the back of a lot of the work that the international community has been doing. Nonetheless, we welcome this, and at the same time, we hope that a lot of support and aid can go through, and we wish for a permanent end to this war and this genocide. Meskipun bukan signatori kepada Statut Rom, Malaysia turut menyokong usaha untuk mendakwa Israel atas jenayah perang berdasarkan undang-undang antarabangsa. We believe that there needs to be consensus at an international level, and we stand ready to play our part, not only to voice our dissatisfaction with how slow things have been to arrive at a humanitarian ceasefire, but we look forward to further progress on talks to end this war and this genocide. Fahmi ditemu bual oleh agensi berita Al Jazeera. Baik saudara, teruskan sokongan dan bantuan untuk rakyat Palestin. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Berita pagi teruskan dengan edisi Sabah.